Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini satu pendedahan yang pastinya membuatkan kita bangga dengan Anwar Ibrahim. Ramai orang yang mungkin mengkritik Anwar Ibrahim. Ramai mungkin orang yang tak suka dengan Anwar Ibrahim. Tapi ketahuilah bahwa Anwar Ibrahim berbeza dengan 3 Perdana Menteri sebelum ini. Siapa 3 Perdana Menteri yang dinyatakan oleh Zahid Hamidi ini? Adakah ialah Tun Mahathir Mohamad, Muhyiddin Yassin, dan Ismail Sabri Yaakob? Kalau dibandingkan, siapakah yang lebih baik? Dalam pembacaan di konten baru-baru ini, beberapa penganalisis politik menyatakan bahwa Anwar Ibrahim setahun menjadi ketua kepada kerajaan Madani ini lebih baik daripada pimpinan Perikatan Nasional, dan Ismail Sabri Yaakob kata mereka jauh lebih baik. Bahkan kata mereka lagi dari segi identiti pun, kewibawaan pun, kata mereka Anwar Ibrahim adalah lebih berwibawa daripada pemimpin-pemimpin Perdana Menteri sebelumnya. Kata mereka, Anwar Ibrahim berjaya memperkenalkan Malaysia ke arena antarabangsa, berjaya menarik pelabur, bahkan berjaya memulihkan Malaysia sekali lagi mengaum di pentas ASEAN, Asia Tenggara, bahkan di Asia dan di antarabangsa. Kali ini Zahid sendiri memuji, kata beliau, Anwar berbeza dengan 3 Perdana Menteri sebelum ini. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi menyifatkan Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai berbeza dengan 3 Perdana Menteri sebelumnya. Beliau yang juga pengerusi Barisan Nasional berkata, pandangan itu adalah berdasarkan pemerhatiannya sepanjang 2 kali menyandang jawatan timbalan Perdana Menteri. Kalau anda tahu, Zahid Hamidi ini ialah antara pemimpin parti politik yang banyak kali jadi timbalan Perdana Menteri. Belum lagi ada rezeki menjadi Perdana Menteri. Sudah 2 kali jadi timbalan Perdana Menteri, sudah 2 kali jadi pembantu Perdana Menteri, sudah 2 kali jadi orang kedua tertinggi di dalam kerajaan. Tapi ini pengakuan Zahid Hamidi yang memang boleh kita pertimbangkan dan kita terima, yaitu selepas beliau menjadi 2 kali timbalan Perdana Menteri, beliau kata Anwar Ibrahim berbeza dengan 3 Perdana Menteri itu. Kata Zahid Hamidi, untuk itu kita lihat dalam tempo 4 tahun akan datang. Jika rakyat terus bersatu padu, insya Allah menteri-menteri akan kerja dalam semangat sepasukan. Saya amat yakin kestabilan politik dapat memacu pembangunan di negara ini, termasuk mewujudkan peluang pekerjaan. Katanya dalam sesi dialog sempena menutup program setahun bersama Kerajaan Malaysia Madani di perkarangan Stadium Nasional Bukit Jalil di sini hari ini. Sisi dialog yang diketuai Anwar itu turut disertai timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadillah Yusof. Sementara itu, Ahmad Zahid yang juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah berkata, kerajaan akan merombak kursus dalam aliran bukan sains agar lebih berketampilan dari aspek kemahiran. Menurut beliau, usaha itu bukan saja dari peringkat di universiti sahaja, malah melibatkan institusi pendidikan dan latihan teknikal dan vocasional, yaitu TVET, di bawah Politeknik serta Majlis Amanah Rakyat MARA, ya, untuk memberikan peluang kerja kepada para pelajar dan bakal-bakal pekerja yang kita sebut sebagai guna tenaga penuh di negara kita. Kata Zahid, insya Allah rancangan keseluruhan dilakukan. Komitmen Perdana Menteri berada pada tahap tinggi untuk melihat seluruh rakyat mempunyai pekerjaan yang baik, jelas beliau lagi. Saudara-saudara sekalian, apa yang lebih menarik ialah apabila PAS turut menyatakan baru-baru ini supaya UMNO mempertimbangkan semula kerjasama dengan Pakatan Harapan BN dan DAP. Tapi ini jawapan UMNO.
dan Zahid Hamidi serta Ahmad Maslan. Mereka jawab, UMNO berkubur lebih awal jika PAS tidak terima kerusi, tidak tawar kerusi Dewan Undangan Negeri Parlimen kepada Barisan Nasional dan UMNO. Jadi saudara-saudara sekalian, saya juga setuju dengan kenyataan daripada tajuk di mykmu.net nih. UMNO akan berkubur lebih awal jika PAS tidak tawar kerusi Dewan Undangan Negeri dan Parlimen kepada UMNO. PAS dilihat sukar menawarkan kerusi Dewan Undangan Negeri DUN dan Parlimen di negeri-negeri yang ditakbirnya. Ditakbir mereka sekiranya UMNO bekerja sama dalam parti itu. Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO, Datuk Seri Ahmad Maslan berkata, ketiadaan kerusi untuk bertanding pada pilihan raya umum PRU dan PRK memungkinkan UMNO terkubur lebih awal. Silap-silap hari bulan, kerusi yang tak mungkin menang atau mustahil menang, silap-silap akan diberikan pula kepada UMNO. Dan kerusi yang confirm menang mungkin diambil oleh PAS. Itulah yang dimaksudkan oleh Ahmad Maslan. Katanya, ketika ini PAS pun mempunyai banyak kerusi Dewan Undangan Negeri dan Parlimen di Kelantan, Terengganu, Kedah dan Perlis. Tidak mungkin UMNO diberikan banyak peluang untuk bertanding di kawasan itu. Oleh itu, saya berpandangan jika UMNO berada bersama PAS, akan timbul masalah dari segi hendak memberikan kerusi kepada UMNO yang seterusnya mungkin mengakibatkan UMNO terkubur, kata Ahmad Maslan lagi. Beliau yang juga Timbalan Menteri Keuangan 2 berkata, Timbalan Menteri Keuangan 1 berkata demikian, ketika mengadakan tinjauan ke tapak projek College Community Parlimen Pontian di Kampung Parit Haji Abdurrahman Benut di sini pada Jumaat. Timbalan Pengerusi UMNO Johor itu menambah, UMNO berpeluang menang di kawasan yang ditandingi PAS sekiranya tiada bersama parti itu. Jika UMNO tidak bersama PAS, pastinya kita boleh bertanding di tempat mereka dalam tempoh 4 tahun lagi pada pilihan raya akan datang. UMNO boleh ambil alih Parlimen dan Dewan Undangan Negeri sekiranya mereka tidak menjalankan tugas dan harapan rakyat, ujarnya. Dalam pada itu, Ahmad Maslan memberitahu PAS pernah menyebut mahu menggantikan UMNO sebagai parti membela orang Melayu dan Islam sebelum ini. Parti Keadilan Rakyat PKR tidak pernah sebut hendak menggantikan UMNO. Begitu juga dengan Parti Pribumi Bersatu pun ada sebut perkara itu, katanya. Perkataan mengganti UMNO itu merupakan persaingan yang antara UMNO, PAS dan Bersatu, kata beliau lagi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat datang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. 7 atau 8 ahli Parlimen Perikatan Nasional bakal sokong Anwar Ibrahim. Saudara-saudara sekalian, 7 atau paling kurang 7 dan paling banyak 8 atau lebih daripada itu akan menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dengan pertambahan itu, maka Anwar Ibrahim sudah mendapat sokongan sebanyak 8+5 sama dengan 13. 13 ahli Parlimen PN bakal sokong Anwar Ibrahim, dipetik daripada Harapan Daily. Saudara-saudara sekalian, itulah ramai penganalisis politik kata, makin Perikatan Nasional bercakap nak tumbangkan kerajaan, satu bibit mereka kata nak tumbang kerajaan perpaduan, bukan saja satu yang menyokong Anwar Ibrahim, tapi berbanyak-banyaklah pula menyokong Anwar Ibrahim. Jadi, dari mana celah Perikatan Nasional boleh menumbangkan Anwar Ibrahim? Dari mana? Itu langsung kita tak tahu. Sedangkan Anwar Ibrahim sekarang yang kita tahu sudah melepasi sangat lebih Dewan 2/3 di Dewan Rakyat. Bahkan sekarang ini kalau ditambah lagi 8, maknanya Anwar Ibrahim sudah terlampau banyak sokongan di Parlimen. Jadi dari mana celahnya Perikatan Nasional nak tumbangkan pula kerajaan?
Dah hilang 13, nak tambah lagi dari mana? Saudara-saudara sekalian, pendedahan ini didedahkan sendiri. Maklumat penting, maklumat sulit, maklumat yang bocor ini, yang kita tunggu-tunggu ini, datang daripada ahli parlimen Perikatan Nasional sendiri, bukan daripada kerajaan, bukan daripada pengamal media, bukan daripada penganalisis politik, tapi ahli parlimen Perikatan Nasional sendiri dedah bahwa akan ada 7 atau 8 ahli parlimen bakal menyokong Anwar Ibrahim. Jadi ini senarainya ataupun ini orang-orangnya yang mungkin akan menyokong Anwar Ibrahim. Didedahkan sendiri oleh ahli parlimen Bukit Gantang, yaitu Datuk Syed Abu Husin Hafiz Syed Abdul Fasal. Beliau mendedahkan seramai 7 atau hingga 8 orang ahli parlimen Perikatan Nasional bakal menyatakan sokongan terhadap Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ramai orang kata ini mengarut, ramai orang cakap ini bohong, tapi sebenarnya begitulah yang berlaku baru-baru ini. Mula-mula ada 1 orang saja dari Kuala Kangsar, orang kata mengarut, berhenti sudah, tiada lagi yang akan sokong. Datang lagi Labuan, orang kata berhenti sudah, tiada lagi yang akan menyokong. Datang lagi Jeli, selepas itu mengarut, datang lagi ini, dan akhirnya yang terbaru daripada Bukit Gantang. Orang kata dah berakhir dah sokongan tu. Akhirnya apa jadi? Tambah lagi. Kalau Anda kata mengarut, mungkin Anda lah yang mengarut. Sekarang kata ahli parlimen Bukit Gantang itu ada 7 hingga 8 orang menyokong Anwar Ibrahim. Tunggu masa akan ada pengumuman dalam masa terdekat. Dalam masa terdekat tu besok, lusa atau minggu depan, tak tahu kita. Ahli parlimen dari beberapa negeri, kerana semua mereka dari kawasan Melayu. Katanya dalam sidang akbar pada Isnin yang disiarkan menerusi Facebook Live. Nah, saudara, berani beliau membuat Facebook Live. Ini bukan satu kenyataan atau bukan satu pendedahan yang biasa-biasa. Ini pendedahan paling berani beliau. Adakah ini akan menjentik Parti Bersatu untuk memecat beliau? Karena dengan begitu berani menyatakan ahli parlimen dari beberapa negeri. Ini bukan daripada Kelantan lagi, bukan saja daripada Terengganu, mungkin bukan daripada Kedah, mungkin bukan daripada Perlis saja, tapi dia kata dari beberapa negeri. Dan yang menariknya, kerana semua mereka dari kawasan Melayu. Saudara, jika dakwaan beliau menjadi kenyataan, ia akan menjadikan bilangan ahli Perikatan Nasional yang menyokong Anwar adalah seramai dari 5 kepada 12 orang. Selain beliau, 4 yang lain yang turut mengambil tindakan sama adalah Datuk Iskandar Zulkarnain Abdul Khalid dari Kuala Kangsar, Datuk Dr. Suhaili Abdurrahman Labuan, Muhammad Azizi Abu Naim Gua Musang, dan Zahari Kecik dari Jeli. Berkenaan sokongan beliau sendiri, Syed Abu Husin menjelaskan bahawa tiada pengisytiharan statutori ditandatangani dan beliau sudah pun menerima peruntukan untuk pembangunan sekolah menengah. Tahniah kita ucapkan kepada ahli parlimen Bukit Gantang ini kerana berani mengambil risiko, berani menggadaikan segala-galanya yang beliau ada semata-mata untuk memperjuangkan rakyat di kawasan parlimennya. Tapi ramai juga orang yang tidak dapat melihat kebaikan itu. Yang mereka lihat kuasa politik semata-mata. Berhentilah berpolitik. Kalau nak berpolitik lagi, tunggu PRU 16. Tirulah seperti yang dibuat oleh Syed Abu Husin ini. Beliau tidak lagi mahu berpolitik, tapi mahu memajukan rakyat di kawasan Bukit Gantang. Saudara, beliau kata dia sudah pun mendapat peruntukan pembangunan sekolah menengah. Itu yang pertama. Yang kedua, tak perlu pun tanda tangan apa-apa, hanya perlu sokongan. Bukankah itu mudah? Beliau juga menyoal tindakan Perikatan Nasional yang tidak mahu bekerja sama dengan Anwar, tetapi pada masa yang sama cuba pula menghidupkan kembali Muafakat Nasional. Sampai Zahid kata, PAS ini dah mula terlalu gila talak.
Zahid kata, pas gila talak. Sudah berkahwin dengan bersatu, nak kawin semula. Nak kawin semula, rujuk semula pada UMNO pula. Tapi kata Zahid, jangan lagi mengencingkan Barisan Nasional, kata beliau. Beliau tidak mahu lagi tertipu, kata beliau lagi. Kata Ahmad Maslan, sudah baik-baik di dalam kerajaan, sudah ada peluang untuk memulihkan UMNO dan Barisan Nasional, kenapa pula nak jadi pembangkang lagi, kata beliau. Dan Ahmad Maslan kata, bukan mudah jadi pembangkang, terutamanya untuk membangunkan kawasan mereka. Jadi, buat apa lagi nak menyokong muafakat nasional, kata Zahid Hamidi. Selain itu, Syed Abu Hussein turut mendakwa bahwa beliau tidak melanggar perlembagaan Parti Bersatu dengan menyokong Anwar. Saya tidak melanggar peraturan parti sebab dalam perlembagaan Bersatu tidak melarang sesiapa untuk berikan sokongan kepada Perdana Menteri. Jadi apa yang saya lakukan tidak melanggar peraturan parti. Kalau parti nak ambil tindakan, mereka akan bawa ke jawatan kuasa disiplin dan memutuskan apa bentuk tindakan yang boleh diambil. Saya bersedia, kata beliau lagi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Sila tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita juga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye.